Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar ya. So ini adalah video kedua bagi exercise yang melibatkan integration. Baik, ini adalah soalan nombor 10 ya. So soalan nombor 10 ini kita diminta menjawab 3 soalan ABC. Lepas tu information yang diberi adalah function ini. Nampak ya, fx sama dengan dia ada piecewise function, ada modulus x tolak 2 dan x tambah 2. Lepas tu x lebih besar sama dengan kosong dan x less than 0. So dekat sini kena hati-hati ya, sebab dia melibatkan modulus. Maknanya nanti kita kena pertimbangkan cut off point. Kalau kita pertimbangkan fx ini, sebab nanti kan bila kita nak menjawab soalan ABC, kita kena identify ini fx ini fx yang mana satu. Maksud dia kita nak pertimbangkan yang ada modulus ini ke, ataupun nak pertimbangkan yang x tambah 2 ini. Kita kena pilih. Jika pilihan kita adalah yang kedua ini, iaitu x tambah 2, okey. Tetapi kalau pilihan kita adalah modulus ini, x tolak 2 ini, maka we have another cut off point. Okey. The originally cut off point kita adalah pada kosong dekat sini. Tetapi kalau kita pertimbangkan yang modulus ini pula, kita ada another cut off point which is 2. Boleh ya? So, kita tengok satu-satu. Kita cuba dulu yang soalan A, iaitu fx daripada negatif 2 hingga kosong. Nampak ya? We need to choose the correct f di sini. Nampak? So, by looking at this question dekat sini, tengok ya, nombor 1 ini, saya menulis jawapan pilihan fx kita adalah x tambah 2. Kenapa? Kenapa saya pilih x tambah 2? Kenapa saya pilih yang ini? Sebab, okey, pertama sekali kita tengok cut off point dia pada kosong. Ada tak kosong ini in between negatif 2 dan kosong? Tak ada kan? Sebab kosong dengan negatif 2 memang dah dia punya limit, betul tak? Upper limit, lower limit. So, tak ada isu apa-apa dekat sini. Tak ada cut off point berlaku dekat sini. Jadi, tugas kita adalah tak perlu pecahkan apa-apa. Instead, kita kena pilih the correct function. Dari sini, oleh kerana selang ini negatif 2 hingga kosong, maksud dia nilai-nilai sini adalah nilai-nilai negatif, betul tak? Contohnya kita boleh ambil negatif 1, right? So oleh sebab dia nilai-nilai negatif, maka tengok kepada function asal ni fx kita, mana nilai-nilai negatif, nak pilih yang mana satu? By looking at this cut off point ini, kosong ini, maka jelas kita perlu memilih function inilah, sebab dia kata x ini duduknya less than 0. X is less than 0 kan? Contohnya negatif 1, negatif 0.5 misalnya macam tu. Oh, ya. So sebab itulah kita perlu memilih x tambah 2 ini sebagai function yang kita kena pertimbangkan. Sebab itu kita guna yang ni. Clear ya? Boleh? Lepas itu solution dia macam biasalah. Yang ni ya. Ini kamu buat macam biasa dan jawapannya adalah 2. Boleh yang itu? Okey. Now kita pergi kepada soalan nombor 2 dekat sini. Nombor 2 dekat sini. Okey ya. Dekat sini kita nak pilih function yang mana satu. Mula-mula tengok cut off point dia. Dekat sini diberi negatif 2 hingga 2. Betul? Tengok kepada original punya soalan, ada cut off point tak? Ada. Sebab ini adalah function fx kita, betul? Lepas tu cut off point dia kosong. Ada tak kosong ni duduknya di antara selang ini? Jawapannya ada, iaitu dekat tengah-tengah. Faham? Oleh sebab dia ada cut off point pada kosong, maka kita kena pecahkan kepada 2 bahagian. Faham tak? So kita ada negatif 2 hingga kosong, lepas tu kosong hingga 2. Sebab itu kamu nampak ada, this is the first part and this is the second part. Kamu clear? So, kita telah menggunakan cut off point kita yang pertama from the original punya function, piecewise function tu lah. Dan this part agak mudah sebab kita telah pun buat pada bahagian A tadi tu. So, terus dapat 2 lah ya. Ini kita tak payah kira, kamu ambil aja. Cuma dekat sini macam mana sekarang ni? Okey, dekat sini sekarang ni kita macam mana kita nak pilih 02 ini? 02 ini tengok kepada original punya soalan. 0 dan 2
nilai-nilai dekat sini adalah nilai-nilai positif. Betul? Cuba tengok original punya function. Ini. Yang manakah function yang perlu kita pilih? Adakah yang nombor 1 ataupun nombor 2? Jelas kita perlu memilih yang nombor 1. Sebab dikata sini nilai-nilai dia adalah lebih besar dan sama dengan kosong kan? So, maknanya nilai-nilai X tu positif lah. So, dia ngam lah dengan kat sini. Sebab itulah kita kena pilih modulus X tolak 2. Baik. Dekat sini timbul satu lagi problem, iaitu kita tahu daripada takrifan modulus tu sendiri, X tolak 2 itu boleh kita pecahkan kepada yang ini. X tolak 2 dan juga 2 tolak X. Ya? So, yang ini. Di mana domain dia adalah X besar dan sama dengan 2 dan juga X less than 2. Nampak? Sekali lagi kita ada cut off point dekat sini. Nampak? Cut off point dia adalah 2. Kalau kita lihat dekat sini, ada tak cut off point yang sesuai yang kita nak pecahkan dia? Tak ada kan? Sebab ini adalah 2, betul? Ini 2. Dekat sini 0,2. So, jadi 0,2 ini dah dia punya end point kan? Dia punya upper limit, lower limit. So, tak ada kemungkinan lah cut off point ini berada dekat sini dah. Ya? Dia 2. So, 2 ni memang dah jadi dia punya upper limit. So, maknanya integration kat sini tak perlu nak pecah-pecahkan lagi dah. Faham tak? So, kita kena pilih yang mana sesuai. Antara dua ni lah. Ini bukan yang original punya ya. Ini adalah yang modulus tu punya. So, jadi di antara dua ni, yang mana satu yang kita kena pilih? Tengok dekat sini. 0,2. Jadi 0,2 ini, cuba tengok syarat dia. Ini X besar dan sama dengan 2. Ini X less than 2. Agaknya yang mana sesuai? Kalau kita ambil contoh dekat sini 1, maksud dia 1 tu dia akan trigger function ini. Nampak tak kat situ? Sebab itulah untuk modulus ini, pilihan kita antara dua ini, kita harus memilih 2 tolak X. Clear? Kita guna second punya cut off point kita. Sebab itulah saya compare kat sini, saya memilih ini sebagai pilihan function saya. Boleh? Okey, bila kita dah dapat yang itu, macam biasalah, kita selesaikan integration yang sebelah kanan ini sampai dapat jawapan. Sebelah kiri ni memang dah dapat 2 tadi kan, dari bahagian A tadi tu, dan kita total up everything, kita dapat jawapan kita sebagai 4. Boleh? Okey, nombor 3 yang ini ada 6 kosong. Right? 6 kosong, 06. So, mula-mula sekali, 06. Look at the original punya function, yang piecewise function tu, kita nak pilih yang mana satu. 06 ya, 06, tengok balik. Yang asal dia adalah yang ini kan? Ini betul? Bukan. Betul lah. Yang ini kan? 06. 06, kita nak pilih yang mana? Yang ini ke yang ini? The first cut off tu. Kita pilih yang mula-mula ini. Ya, 06 kan? Kan dia, selang dia yang asal tu adalah 06. Right? So, jadi nilai-nilai selang kat sini adalah nilai-nilai yang positif, betul tak? Katakan 2 ke 4 ke. So, jadi kita kena pilih yang modulus ini. Betul? Right? So, ada cut off tak kat sini? Kalau selang dia 06, ada cut off tak? Tak ada cut off kan? Sebab cut off dia kosong. Tapi kosong tu dah menjadi dekat sini. So, tak ada cut off lah kat sini. Kita hanya terus pilih sahaja function yang betul. So, dekat sinilah dia. Ini adalah function yang kita nak gunakan. Okey. Sampai dekat sini, kita dah betul lah ni. So, now macam mana kita nak selesaikan yang modulus ini? Sebab kita tahu modulus ini tadi, yang inilah ya. Ini adalah daripada takrifan modulus. So, we need to choose yang mana satu. Okey. Jadi, from the definition, our second cut off adalah pada 2. Boleh tak kita by looking at here, ada tak cut off tu? Jawapannya ada. Sebab ini pada 2, selang ini 06. Jadi 2 tu berada dekat sini. Maka ada cut off kat situ, kita kena pecahkan kepada 2 bahagian. Nampak? Bahagian pertama adalah 02, satu lagi 26. Nampak tak? 02 dan 26. Clear?
So now kita ada function kat sini. Function yang mana satu? Based on here, kita tengoklah 02. Cuba tengok sini, 02 kan, nilai-nilai X tu antara 02, maka mana? 02. Katakan 1 kan, 1. So maksud dia, kita kena ambil yang inilah, 2 tolak X, betul tak? Untuk yang mula-mula ni, untuk yang 02 ni, function yang sesuai adalah 2 tolak X. Sebab nilai-nilai X ini adalah kurang daripada 2 kan, yang ni kan. So, ini adalah pertama, sebab itu kita ada yang ini. Here we go. Dan yang kedua ni kita lihat dia adalah 26. 26 kita kenalah ambil X tolak 2 tu sebab X tu besar dari 2. Nampak tak? 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5 contohnya kan gitu kan. So berada dekat sini. Jadi maknanya untuk yang kedua itu kita akan memilih function yang ini. So inilah yang kita perlu berhati-hati untuk memilih fungsi yang betul. Ya, kamu salah pilih fungsi, habis semua. So ingat semula istilah yang saya gunakan itu cut off kan. So ada soalan yang kita guna hanya satu cut off saja. Ada soalan tak ada apa-apa. Ada soalan yang kena ada 2 cut off. Terutama soalan yang ada melibatkan modulus. Boleh? So pengiraan macam biasa dapat sampai 10. Okey, settle yang itu. Soalan nombor 11 dekat sini kita diminta mencari apa? Find. Kita diminta mencari ini ya. Okey. Kita diminta mencari the integration of fx dari 1 hingga 5. Jika diberi yang ini is given. So kita nak make use of this. Yang ni ya. So dia ada beberapa cara nak buat dia. Nak pakai shortcut ke ataupun nak pakai definition. Kalau nak pakai shortcut, mungkin kamu ada yang pernah belajar sebelum ini, kamu boleh buat macam ni. Yang ini boleh juga shortcut. Tapi kalau kamu guna ini, sebenarnya dia tidak menjuruskan kepada kefahaman konsep kita di dalam definition integral itu sendiri. Apa maksud saya? Maksud saya macam ni. Kita kena buat macam ni sebenarnya ya. Kita kena sulamkan kita punya penyelesaian kita dengan all the integration punya part dekat sini. Baik, mula-mula bila kita jumpa soalan yang macam ni, kamu tengok nilai-nilai yang ada itu. Susun daripada kecil hingga besar. Apa nilai yang ada? Kita ada 1, 5, lepas tu 0, betul tak? 150, right? Betul tak? 150. So, buat satu skala ringkas macam ni, susunkan dia 0, 1, 5. Nampak? So, jadi dekat sini kita dah tahu dah daripada info kat sini yang color merah ni kan, kotak merah ni, dia dah bagi tahu 01 ni negatif 2, 05 ni 1. Buatlah sikit. 01 ni negatif 2, 15 ni bukan 15. 15 ni tak tahu, sorry. 15 ni kita nak cari. Ni kita tak tahu kan. Tapi dia bagi 05. Sini 05. Ini 05 ni diberi iaitu 1 kan. So jadi apabila kita nak menulis berkenaan dengan nak hubungkaitkan dia dengan penulisan definition untuk ungkapkan benda-benda macam ni, kita start dengan the whole thing first. The whole thing first tu maksud dia kamu tengok hujung ke hujung. Maksud dia yang paling kecil adalah 0, yang paling besar adalah 5, betul tak? Kan? So kita start dengan macam tu. So sebab itulah kamu nampak kat sini. Nampak tak? Saya start dengan nampak kat sini. 05 kan? 05. Ya. 05. Semua ni. Nak kira semua ni. 05 sama dengan 01 tambah 15. Betul tak? Ya. 05 adalah hasil tambah daripada 01 tambah 15. Clear? So sebab itulah penulisan tu kena betul dulu. Nampak tak? 01 tambah 15. So sekarang ni, apa yang kita nak cari? Kita nak cari 15, betul tak? Kita nak cari yang ini kan? Jadi, kita susunlah semula. So, kamu pindahkanlah bahagian ini ke sebelah kiri. Pindahkan je. Therefore, barulah kita dapat dalam penulisan yang betul menggunakan takrifan. Ini dia. Di second line kan? Inilah kita nak buat. Then, from here, baru kita substitutekan the value. 05 diberi, iaitu 1. Masuk 1. Tolak.
01 adalah negatif 2. Negatif 2. Masuk sini dapat 3. Job done. Okey? So itu adalah cara dia. So kalau kamu nak buat macam ni, nak check macam ni, boleh lah. Ini untuk checking boleh lah ya. Ini untuk checking boleh. Tapi kalau by using the definition tak boleh macam ni. Walaupun jawapan akhirnya betul kan. So ini tak menunjukkan apa-apa sebenarnya. Kamu tak tahu rearrangekan macam mana, asal dia macam mana, nak susun macam mana. So kita tak nampak. So kita kena buat dalam bentuk yang macam inilah. Boleh? So ini satu contoh. Ada lagi rasanya ni. Okey, ini. Ini pun sama juga ya. Ini pun sama juga. Nak cari yang itu, tapi kita diberi satu info dekat sini dan satu lagi info dekat sini. So kamu guna cara yang sama juga. Kita susun dulu dalam skala yang mudah macam ni. Apa nombor yang ada? Nombor yang ada adalah negatif 2, 3 dan 1. 3 nombor je kan? Susunlah. Negatif 2, 3, 1. Susun dekat sini. Lepas tu tengok apa info yang ada. Info yang ada negatif 1, 2. Negatif 2, 1. Susunlah ni. Negatif 2, 1. Dia beri nilai dia 2. Lepas tu 1, 3. 1, 3. Dia beri nilai dia negatif 6. Dia nak cari apa? Dia nak cari. Nampak tak? Dia is in the other way around. Bukannya negatif 2, 3. Dia cari 3, negatif 2. Terbalik. Betul tak? Dia terbalik kan? So hati-hati. Kalau dia terbalik, kita kena letak negatif. Jangan lupa yang itu. Boleh? Tapi walau macam mana pun, mula-mula kita nak tulis, kita kena tulis yang semua sekali. Bermaksud as a whole, semua sekali punca dia adalah negatif 2, 3 adalah hasil tambah daripada negatif 2, 1 plus 1, 3. Nampak? Ini kena buat dulu. Ini sama dengan hasil tambah ini campur kawan ni. Nampak? Itu idea kita. Ini yang saya beritahu. Konsep tu kena ada. Ini kena ditulis terlebih dahulu. Baru kita jelas apa yang berlaku sebenarnya. Nampak? Boleh tak? Dan kita pun dah tahu dah. Ini memang ada nilai kita kan. Ini memang diberi, betul tak? Iaitu 2. Ini pun diberi, iaitu negatif 6. Right? Betul? So, itu tak apalah. Now, soalan dia adalah terbalik. Dia bukan nak negatif 2, 3. Dia nak 3, negatif 2. So, what we should do? Kita kena darabkan dengan negatif. Kamu nampak kat sini? Negatif kat sini. Saya buat kalau merah kat sini. Kena darabkan dengan negatif bagi ke semua ungkapan di sebelah kanan. Boleh? Jangan lupa ada negatif dia sebab dia punya selang dia telah pun ditukar. Kita tukar sahaja nilai selang atas bawah, bawah pergi atas. Kita kena darabkan dengan negatif yang ini. Jangan lupa yang itu. So integration macam biasa. Ini tak perlu nak integration apa-apa sebab kita telah pun diberi nilai kan. Masukkan semua-semua sekali dan jawapannya adalah 4. Clear? Boleh ya? So kamu boleh lihatlah. Ini kalau kita buat cara shortcut. Ya, ini tidak mencerminkan apa-apa. Kamu just drag sana drag sini dan kita dapat jawapan 4. Tapi kita tak jelas apa yang berlaku sebenarnya. Sebab kamu tengok ya, kita letak pemasukan negatif kat sini pun telah pun menunjukkan kita faham konsep tu sebenarnya. Kalau kita tukar ni, tukar upper boundary dengan lower boundary macam ni kan, selang dia kan, kita tukar je mesti ada negatif. That is concept. Sebab itu kena ada macam tu. Boleh ya? Okey, itu adalah soalan yang nombor berapa tadi tu? Nombor 12. Okey, soalan nombor 13, application. Ini adalah terutamanya kita nak lihat perbezaan di antara displacement, sesaran dan juga distance, jarak. Ya, sesaran dan juga jarak. So, apa beza dia? Memang ada beza. Ya, memang ada beza. Baik, apa yang diminta? Apa yang diberi? Apa yang diminta? Dia beri kita velocity. Laju kan. Lepas tu dia tanya kita jarak. Ini V, ini S. So kalau V nak pergi S, kita kena integratekan dia. Jangan lupa yang itu. Right? So velocity dia, apa function yang dia beri? Dia beri dua function yang berbeza, iaitu function trigo. Satu sin, satu cos.
Hati-hati selang dekat sini. Selang sini dia tak bagi 360 tau. Dekat sini dia kata pertimbangkan antara 0 hingga 90 darjah. Yang untuk cos ni pula pertimbangkan pada selang 90 dengan 360. So hati-hati kat situ. So kamu boleh lihat lah ya perbezaan di antara displacement dengan distance tu, dan ini dan oleh sebab dia melibatkan integration, maka jelas kita nak mencari luas di bawah graf, betul tak? So jadi hati-hati, displacement ni boleh kosong displacement sesaran dia boleh bernilai kosong, maksud dia luas ni kosong, dia boleh, tetapi distance ni tak boleh. Dengan arti kata lain, kamu ingat tak macam ni kalaulah kita buat satu graf macam ni, let's say ini graf dia, kalau dia ada contoh, ini sebagai contoh je, kalaulah bahagian ini yang saya lorekkan merah ni, kalau luas ini samalah katakanlah, ini sebagai contoh sebagai contoh, kalau luas ini let's say 2, luas di bawah ini kalau kita kira dekat bawah graf ni negatif 2, maka displacement dia kosong tau. Displacement ni adalah 2 tambah negatif 2, iaitu kosong. Ini displacement dia adalah kosong. Tetapi kalau distance, ini displacement dia adalah 2 tambah negatif 2, which is 0. Kalau equal lah ini saya kata kalau luas ini dengan ini sama Tetapi kalau distance, kita kena buat apa? Kita kena positifkan yang sebelah bawah. Maknanya kita kena tahulah ini berada dekat bawah. Kena tahu, kena positifkan dia. Kena positifkan dia. So kena ingat yang itu. Maknanya dia akan jadi berapa sini? Dia akan jadi 2 tambah, kita kena positifkan negatif 2 ini. Bahagian ini kena positifkan dia. So dia akan jadi modulus lah, betul tak? Dia akan jadi modulus for this part. Kita dia macam ni. Macam tu. So kita dapat 2, betul? So dekat sini kita kena darabkan dengan negatif kan? So kita dapat 2. Sebab itu ini dapat 4. Clear tak? Secara umum dia inilah perbezaan di antara displacement dengan distance. Clear? Okey, sekarang ni kita diberi dalam soalan ini, kita diberi apa kat sini? Kita diberi V tapi kita tidak diberi S. Kita perlukan S distance Notation untuk distance adalah S lah. Jadi kita kena integratekan. Baik, dekat sini ada cara dia. Nampak tak? V sama dengan sin T. Maka untuk dapatkan S, kita kena integratekan V ni, kita dapat jarak. S lah. So kita pun integratekan sin T. Okey, dan memang jawapannya adalah cos. Yang tu betul lah. Dapat negatif cos. Ni. Dapat negatif cos kan? Dapat negatif cos. So, bila kita cuba sketch the graph, ini adalah graph sin tu tak? Cuba tengok selang yang dicakupi oleh sin tersebut. Nombor A, nombor A ni 0 hingga pi per 2, iaitu 90. Cuba kita sketchkan dia. Pi per 2 dekat sini. Ini pi kan? Ini pi per 2. Jadi dah sah-sah dia punya luas tu memang di atas paksi X kan? Maka tak ada isu displacement dan juga distance. Dia yang problem kalau ada luas yang kita nak kira tu berada dekat bawah. Bila dekat bawah, yang bawah tu kena positifkan. Boleh tak? Okey, jadi kita dah agak dah. Kalau macam tu, samalah displacement dengan distance. Ya, sama. Nampak tak? 1 dengan 1. Ini tinggalan dia. Ini modulus ini saya stand for apa? Stand for yang mana bahagian negatif itu kamu kena positifkan. Itu maksud dia. Tapi oleh sebab kamu tengok by looking at the graph pun kamu dah tahu dah. Yang atas ni memang dekat atas paksi X kan. So tak akan ada kemungkinan bila kita kira ini akan dapat negatif. So tak ada isu lah. So kamu tulis ke tak tulis ke modulus ni tak ada masalah. Akan tetap dapat 1. Tetapi benda ni tidak berlaku pada B. B ada problem. Sebab selang ni dibagi macam ni. Okey, cuba kita tengok. Nampak? Selang tu dia bagi antara
90 hingga 360. Mana 90? 90 dekat sini bah. Dekat sini kan? 360 dekat sini. Maka luas di bawah graf ada dua. Satu the whole kat sini, semua sekali kat sini. Antara pi per 2 dengan 3 pi per 2. Iaitu antara 90 hingga 270. Satu lagi selang di bahagian atas adalah antara 270, 3 pi per 2 dengan 2 pi. Ada dua benda. So ingatlah, kalau nak mencari displacement tak ada masalah. Kamu ambil end to end. Maksud dia, daripada sini pi per 2 ambil terus kepada 2 pi. Itu adalah displacement. Ambil terus. Jangan peduli dia akan dapat negatif ke, akan dapat kosong ke, akan dapat apa ke. Itu jangan peduli. Ambil sahaja end to end. Clear? Sebab itulah bila nak mencari displacement, nampak tak? Saya ambil terus saja pi per 2 hingga 2 pi. Clear? Kira macam biasa, kan betul negatif 1 dia punya sesaran dia. Kan? Displacement gonna be minus 1. Adakah ini berlaku pada distance? No. Sebab kita kena kira yang ini tak ada isu. Cuma kita kena kira dua benda yang berbeza. Ada dua lah, ada dua bahagian. Bahagian pertama adalah dari pi per 2 hingga 3 pi per 2. Satu lagi dari 3 pi per 2 hingga 2. Dan jangan lupa this part kena positifkan. Sebab hasil kat sini confirm kamu akan dapat negatif punya. Kamu kena positifkan. Boleh? So, sebab itulah pengiraan ini untuk mulakan cerita ya. So, saya letak dekat sini negatif siap-siap. Maknanya kamu fahamlah sebenarnya portion ini akan memberikan nilai positif, maka kamu darabkan dengan negatif. Portion ini akan dapat nilai negatif dan kamu darab siap-siap dengan negatif kat luar supaya kita tidak tercicir nanti. Ataupun kalau kamu nak buat modulus dekat sini pun tak ada masalah. Part ini saja. Ini saja kamu buat modulus, tak payah buat negatif kat sini, buat modulus yang ini dan dia akan automatik akan jadi positif lah. Boleh? So jadi yang ini kamu kira satu-satu, ini kamu kira sendirilah ya. This part gonna be negatif confirm. Oleh sebab ada negatif kat luar, dia akan automatik akan jadi positif. Tambahkan dengan yang ini, cuba kamu lihat distance dia adalah 3, berbeza dengan displacement. Boleh ya? So ini adalah satu soalan yang melibatkan perbezaan di antara displacement dan juga distance. Ada lagi rasanya. Yang ini pun sama juga. Nampak tak kat sini? Ini kita pergi kejap, jam pergi sini kejap. Sketching the graph, kamu nampak kat sini? Sketching the graph. Bila nak cari luas di bawah graf, kamu nampak ada satu bahagian dekat bawah pasti X, ada satu bahagian dekat atas pasti X. Maknanya nak cari displacement tu tak ada masalah. End to end kan? End to end maksud dia 0 hingga 2. Itu adalah displacement. Tapi nak cari distance kena pertimbangkan yang ini. Kita kena tahu dia pintas dekat mana. Sebab akan ada dua portion yang kita kena pertimbangkan satu persatu. Pertama 0 hingga 1/3, satu lagi 1/3 hingga 2. 1/3 hingga 2 tu tak ada isu. Tetapi 0 hingga 1/3, oleh sebab di sebelah bawah, kamu kena letak negatif dekat luar. Boleh? Ataupun kamu moduluskan bahagian ini supaya hasil negatif dekat sini akan jadi positif. Boleh? Baik. Cumanya untuk dapatkan ini cerita dia panjang sikit. Cerita panjang sikit. Sebab dia bagi acceleration, dia bagi pecutan. Tapi kita nak dapatkan distance. Maknanya dari pecutan kita kena integratekan sekali, dia akan jadi apa? Dia akan jadi halaju V. Kan? Dia macam ni kan? Integrate A, kita dapat V, betul? Integrate V, baru kita dapat S. Ini yang kita nak. Maknanya integration tu berlaku 2 kali. Boleh? So, jadi adalah beberapa persyaratan dekat sini yang kita kena pertimbangkan. Sebab kamu kena ingatlah ya, kalau kita integratekan pecutan macam ni, lepas tu kita dapat V kan? Jadi V ni kan ada plus C, betul tak?
So we need to know the C value juga sebenarnya. Sebab itulah kita didatangkan dengan syarat ini, syarat ini. Apa gunanya? Kita nak guna dia untuk dapatkan C tu. Yang C inilah, yang C ini. Boleh? So ini adalah cara dia macam biasalah ya. So jadi pecutan dia 3. Okay, fine. Ini dari soalan ya. Lepas tu integrate pecutan, kita dapat halaju, dapat V. Betul tak? So ya, V ni yang ini pun kena, ni dapat integrate 3, kita dapat 3T plus C. Yang ni lah. So C ni yang kita nak tahu ni. Jadi dekat bila nak dapatkan C, kita masuklah kita masukkan beberapa info yang diberi. Iaitu yang pertama yang saya sebut tadi lah ya. Negatif 1 dan T kosong ni. Kamu gantikan seperti solution yang kamu nampak dekat sini. And finally, kamu akan dapati nilai C dia adalah negatif 1. Masukkan semula ke sini. Boleh? Bila masukkan semula ke sini, maka kita kena integratekan sekali lagi. Ya, kita kena integratekan sekali lagi. Integrate V, kita dapat S. Lepas tu integratekan 3T tolak 1, kita dapat ini kita dapat nilai sebenarnya 3T kuasa 2 tolak T kan. So dekat sini perlu tak kita tambah C? Tak perlulah. Sebab kita dah ada selang dia kan. Kita dah ada selang dia 0 hingga 2. Yang ini. Nampak? Yang ini. Dia dah bagi dah. So dia dah bagi dah ini 0 hingga 2. Boleh? So tak perlulah cari C lagi dah untuk yang ini dah. Ya? Yang ini. So jadi kamu perhatikan untuk displacement ini okey sebab kita ambil end to end punya value dia. Iaitu maksud dia kita ambil 0,2 direct je. Dan kita dapat 4. Right. Tapi apabila untuk cari distance, kalau boleh dicarankan cuba sketch the graph. Graph apa nak sketching tu? Graph function terakhir yang kita ada. Kita ada function dia adalah 3T tolak 1, betul tak? Ya, 3T tolak 1. Yang ni adalah function S, betul kan? Function jarak kan? So sketch je lah. Kamu sketchkan dia, kamu dapat bentuk macam ni. Bila dapat bentuk macam ni, kamu akan dapati rupanya dekat sini pada negatif 1/3 ini, pada 1/3 ini rupanya ada dua bahagian yang terpisah. Satu di bahagian bawah, satu di bahagian atas. Macam mana dapat ini? Kamu macam ni lah ya. Ini kan 3T tolak 1 kan. So katakan saya buatlah Y sama dengan 3X tolak 1. Sama je. Kan kita biasakan dalam polinomial kita X dengan Y kan. Kita mudah macam tu kan. Ini tiba-tiba T pula kan. Boleh je kamu nak buat T pun. So, jadi apabila Y kosong, apabila Y kosong, kita nak cari nilai X tu berapa. Bila kamu cari, rupanya nilai X tu adalah 1/3. 1/3 ni lah berada dekat sini. Jadi jelas kat sini, hati-hati pada distance. Ada notation ini, hati-hati pada distance. So this part kena negatifkan dia. Ini remain as it is lah. Cuma kena ada pecah 2 lah. So integration tu akan jadi 2. Dia jadi macam ni. Nampak? Yang ini. Yang ni satu adalah yang ini. Kamu tengok selang dia apa? Selang dia adalah negatif 3/2 kan. Satu lagi adalah yang ini. Yang itu. Nampak tak? Tapi saya letak negatif kat situ. Ya, supaya saya tak terlupa. Saya akan positifkan dia balik kan. So 0,3. So kamu buat macam ni dan jawapan akhir dia adalah 13/3. Boleh ya? Itu adalah perbezaan di antara displacement dengan distance. Okey. Soalan 15. Yang itu habis ya. Beberapa contoh displacement dengan distance. So ini adalah apa yang disebut average value of the function. Ini mudah saja tuan-tuan dan puan. Dia ada rumus dia yang sendiri, iaitu inilah formula dia. Formula bagi average value of a function. Boleh? So jadi apa yang diberi? Dia beri function dia cantik. Adakah dia beri interval dia? Ya, dia beri negatif 1,8 kan. So inilah A, inilah A, inilah B. So kita just substitute the value pada formula itu. Itu sahaja. Ya. So kita masukkan mana-mana sesuatu ni.
Jangan salah ya, sebab ini adalah 8 tolak negatif 1. Sebab so 8 tambah 1 9 lah. So ini integration macam biasa. Kita dapat ini, substitute the limit dekat sini, limit pula dia punya batas dia kan, kita dapat 5/4. Boleh? Formula ada, jalan. Dia yang penting adalah kita tahu interval dia, kita diberi function dia, settle semua. Clear? Okey, soalan yang seterusnya sama juga, average value. Jadi dekat sini kamu lihat, ini keyword dia ya, average value. Tadi saya sebut apa? Ada average value, kita kena kalau disebut average value, maka kita kena tahu formula dia. Satu lagi, kita kena tahu function dia apa, ada tak dia interval. So dekat soalan ini jelas bahawa function dia memang diberi. Okey, cantiklah tu. Tapi original punya soalan interval tak ada, tetapi kamu kena extract. Kena faham soalan ini. For its first 10 years, bermaksud interval dia adalah start from 0 until 10. So kita dah ada nilai A, kita dah ada nilai B. Masukkan semua information tersebut ke dalam dan kita akan dapat jawapan dia. Boleh? So ini hati-hati ya. Yang ni hati-hati ya. Yang itu integration of exponent kan, yang ni. So just be careful of that. Right, seterusnya kita ada ini macam biasa je. Ini sebenarnya kita dah pernah jumpa sebelum ni kan. Cuma kali ini, sebelum ini kita buat integration by substitution ke apa semua tu tanpa ada nilai-nilai kat sini, tanpa ada kosong dan ln 5 ni kan. Kita ini kosong je kan. So jadi kali ini kita guna integration by using substitution, tapi ada nilai dia. So kita cubalah 1-2 soalan macam tu. So ini adalah cara dia by using substitution. Katakan U tu sama dengan 3 tolak 4x kuasa 4 eksponen kuasa X macam tu ya. So kaedah macam video 1 sebelum ini ya, kita akan gantikan. So dekat sini nampak tak variable dia ada variable X, betul tak? So kita akan gantikan dengan variable U sekarang ni, sebab kita guna U substitution kan. So cuba kamu tengok, ini asal, betul tak? Punyalah kita pening macam mana nak buat, tapi bila kita guna substitution, cuba tengok kita nak integrate apa sebenarnya. Kita nak integrate U je sebenarnya. Bukankah dia jauh lebih mudah? Right? So itulah cara dia sebenarnya. So kamu gantikan semua-semua ni macam tadi, simplifykan yang mana boleh potong. Contohnya kat sini kan, saya boleh potong eksponen X ini dengan yang ini tau. Nampak? So yang tinggal semua U je semua. Dapatlah yang ini. Right? So bila dah masuk sini, kita ada dua cara. So saya mencarankan dia tu macam ni ya. Soalan yang asal dx, betul tak? Dia bagi dia punya limit dia, ini lower limit, apa limit dia bagi dia punya batas dia 0 hingga ln 5. 0 hingga ln 5 ni adalah nilai-nilai x. Ingat ya, nilai-nilai x iaitu dx ni kan. Tetapi kalau kamu nak stop sampai sini, kamu jangan gantikan mana tadi? Kamu ini ya, ini bukan 0 hingga ln 5 ya. Ini bukannya 0 hingga ln 5. Ini salah. Sebab 0 hingga ln 5 ini adalah kepunyaan nilai x. Sekarang kamu dah tukar u. Kan? Kalau u, pastilah 0 dengan ln 5 ni merupakan nilai yang lain. Macam mana kita nak buat? Kamu guna yang ini aja. Tapi kerja banyak sikit lah. Maksud dia kamu kena gantikan ni. Ambil yang ini. Maksud dia u sama dengan apa tadi? 3 tolak 4 eksponen x kan? Kamu kena gantikan. Kena gantikan apabila x ini kosong dan juga apabila x ni ln 5. Apakah nilai u dia? Nilai u dia, katakan u1 dengan u2 kan? Ada nilai dia. Nilai inilah yang akan kamu gantikan ke sini. Itu. Kalau nak pakai u. Tapi kalau tak nak pening, tak payahlah. Kamu hanya buat apa? Daripada kat sini, kamu ganti je balik u ni kan. U ni kita tahu kan, iaitu u ni adalah 3 tolak 4 eksponen kuasa x kan. Kamu ganti je balik macam ni. Then baru kamu remain dia punya lower limit and upper limit dia.
0 hingga 5. Sebab apa kita boleh guna ni? Sebab all the variable sekarang dah jadi X. So, wajarlah kita mengekalkan 0 hingga 5. Ya, so macam itulah. Tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai negatif 36. Boleh? Okey. Soalan yang ke-18 adalah nak mencari area under the shaded region. So, kita nak cari area kat sini. So, jadi bila kamu dapat soalan yang macam ni, hati-hatilah. Ada setengah-setengah diagram yang sesuai kita menggunakan nak cari luas di bawah paksi X. Ada setengah soalan dia sesuai kita nak mencari luas based on Y axis terpulang. So, dari sini, apa pendapat kamu? Lebih senang mencari luas through X axis ke ataupun nak mencari luas di bawah Y axis? Dalam kes ini lebih senang kita menggunakan luas based on Y axis. Boleh? Kita hanya perlu tahu point ini sahaja. Sebab kita perlu tahu yang ni point kat sini. Ini berapa ni? So jadi kalau macam tu, kalau nak cari area macam tu kan, kita nak cari luas yang kawasan berlorek tu kan, so kita akan buat apa? Okey, apa tolak apa sekarang ni? Garis merah tolak garis biru ke? Garis biru tolak garis merah. Kalau kita nak buat based on Y axis. So kalau based on Y axis dalam contoh ini, maka yang paling sesuai adalah yang merah tolak biru. Ini jangan salah tau. Jangan terbalik ni. So equation yang merah tolak yang biru. Dan pastikan oleh sebab kita kata nak cari luas di bawah graf based on Y axis, pastikan all the variable kat sini mesti variable dalam sebutan Y. Sebutan Y. Ya, sebab kita kata nak ukur dia based on Y axis sebab lebih praktikal kan. Maka pastikan variable ni mesti dalam sebutan Y. Jadi kamu tengok sini, ini pun dah cantik dah sebenarnya soalan ni. Dia dah bagi kita siap-siap. X sama dengan Y, lepas tu X sama dengan 1/Y kuasa 2 kan. Dah cantik dah tu. So maksud dia kita tinggal guna je. So ini tolak yang ini. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik. So macam itulah. Jadi kita akan buat integrating with respect to Y, X dalam sebutan Y. So ini dah okey dah sebenarnya. Dah okey dah. So jadi mana tolak mana ni sebenarnya? So jadi macam tadilah. Kita kena 1 tolak 2. Kenapa 1 tolak 2? Yang inilah. Mana 1 tu? 1 tu adalah yang ini sebenarnya. Ini 1, ini 2. So jadi 1 tu garis merah kan? 2 tu garis biru, lengkung biru kan? So jadi maknanya yang merah tolak yang biru. Baru kita dapat portion yang the shaded region tu. Kan? So jadi yang ada question mark kat sini kita kena carilah titik persilangan ini. Ya? Ni kena cari the intersection point. Contohnya dekat sinilah. Kan kita ada Y sama dengan X sama dengan Y. Ini first equation. Ini second equation. We need to solve it in order to determine the Y value. Kan? So kamu buatlah macam ni. Dapatlah 1. So maknanya dekat sini adalah 1 sebenarnya. So maknanya our integration adalah daripada 1 hingga 2. Kan? 1 hingga 2 di mana equation 1 tolak equation 2 dy. Nampak tak? Kenapa dy? Sebab kita ukur nak cari luas di bawah graf based on Y axis. Okay. So inilah penyeraan dia. Kamu boleh check yang ini. Yang ni kamu check ya. Semua ni semua sekali dapat area under the graph. The shaded region maksud saya adalah sama dengan 1. Boleh ya? Okey. Okey. Nombor 19. Dia ada satu diagram. Ya, satu diagram saja, tapi disuruh kita integrating with respect to X dan integrating with respect to Y. Dalam kes ini tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya lebih mudah kalau kita nak dapatkan area ni lebih mudah B.
cara B tu, integrating with respect to Y, based on Y axis. Ya, sebab kamu tengok kalau saya conteng sikit dekat sini, kita ada sini kan, ini kita boleh cari, ini 4, betul tak? Lepas tu sini berapa ni? Ini negatif 2, betul tak? So lebih mudah kita guna Y, kan? Kita guna Y. Jadi mana tolak mana sebenarnya kalau kita nak guna Y axis macam ni? Maknanya biru tolak merah ke merah tolak biru kalau kita nak guna Y. Jadi kalau kita gunakan based on the Y axis, kita untuk dapatkan region yang ini, maka biru tolak merah. Clear? Boleh? Idea dia adalah biru kuasa 2 tolak merah kuasa 2. Jangan lupa yang kuasa 2. Yang kuasa 2 tu. Ya? Sorry kuasa 2 tu. Yang kuasa 2 tu adalah volume. Ya? So biru tolak merah lah. Ya? Tapi jangan lupa, even though kita kata biru tolak merah pun, dia mesti dalam sebutan Y. Mesti dalam sebutan Y. Okey? So jadi kena hati-hatilah, kenalah dalam sebutan Y. Soalan ini, cuba kamu tengok sini. Kalau kat sini kamu tengok dia bagi sebutan apa ni? Soalan ni nampak tak? Ini Y dalam sebutan X, betul? Ini adalah Y dalam sebutan X. Yang ini pula pun sama juga, Y dalam sebutan X. Yang kita nak X dalam sebutan Y. Kan? Jadi kena ubahlah kalau kita nak guna based on Y axis. Tapi itu jauh lebih senang sebenarnya. So kita je tukar je sebenarnya. So kalau macam tu senang je. Ini kan dapat apa? Y kuasa 2 sama dengan 4X, betul tak? So maknanya X sama dengan Y kuasa 2 per 4. Dah siap satu. Yang ini pula kita dapat apa? Y sama dengan 2X tolak 4. So 2X sama dengan Y tambah 4. Maka X sama dengan 1 per 2 Y tambah 4. Dah settle. Nampak? Ni kalau guna paksi Y lah ya. So ini sebutan Y, ini sebutan Y. Settle. Masukkan dekat sini, job done. Boleh? So saya tunjukkan dulu yang B tu pasal B tu senang. Okey, ini B dia, ini B. Nampak? Ni dah dia. Ini 1, ini 2. Nampak? Biru tolak merah kan? Ini kan? Biru tolak merah. So 1 tolak 2. Buat macam biasa je lah. Cuma jangan lupa tukar-tukarkan ungkapan tu. Sebab kita nak buat dalam sebutan Y kan? Based on Y axis. So jadi semua tu mesti dalam sebutan Y. Nampak kat situ kan? So, jadi dia akan pergi kepada sini. Kira macam biasa, kita dapat 9. Okey, boleh ya? Okey, yang B selesai. Yang A ni, alright, kita akan belajar juga yang A ni ya. Sebab A ni dia suruh cari gunakan paksi X. So dia padam sekejap yang ni. So untuk yang A ini kena hati-hati sikit. Okay, integrating with respect to X. Jadi bila X kat situ, kita kena pecahkan dia kepada dua bahagian. Macam ni. Nampak tak? Saya rajahkan macam ni. Dan kita kena kira, kamu nampak kat sini, saya pecahkan kepada dua bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Clear? Dia tak macam kita nak cari luas based on Y axis. Itu lebih mudah. So, sebab itulah dalam setengah kes sebenarnya kita kena tengok jugalah yang mana sesuai kita nak mencari luas graf tu, X ke Y. Dalam contoh yang ini nampaklah nampak jelas yang cari luas based on Y axis lebih mudah kan. Ni X axis kita kena pecah dua ni, A dengan B. So we need to know lah, maksud dia point ini berapa, ini kosong, ini berapa, ni kita tahulah kan, 1. Lepas tu ini berapa, 4. So ada dua bahagian. Nak cari dari kosong hingga 1,
Ya, yang ni lah 0 hingga 1 untuk area A tu, plus dan daripada 1 hingga 4 untuk area B tu. So kena cari luas macam tu. So cara dia adalah ini yang kena hati-hati, iaitu untuk yang graf ini, nampak tak? Untuk yang portion A ini, kamu nampak tak? Dia macam ada dua graf sebenarnya, atas bawah. Ya, sebab ini adalah parabola, betul tak? Kan? Parabola sebelah kanan kan? Kamu tengok pun kamu tahu ni, sebab tengok function dia. Y kuasa 2 sama dengan 4x. Bukannya x sama dengan y sama dengan 4x kuasa 2. Tapi dia y kuasa 2 sama dengan 4x. Petanda dia adalah suatu parabola. So, jadi dia ada yang ni. Dia ada sebelah atas satu. Faham? Sebelah bawah satu. Macam ni. Macam itu. Sebab itulah nanti kita kena buat macam ni. Based on daripada y sama dengan 4x kat sini kan. Kamu tengok kalau y sama dengan berapa? Y sama dengan plus minus 4x. Betul tak? Macam ni. Ni saya dah buat lah. Yang ni. Y sama dengan y kuasa 2 sama 4x. Maka y sama dengan plus minus square root of 4x. Dan dia ada dua bahagian. Yang ni. Kamu nampak tak yang ni? Satu kat sini, satu kat sini. Ini dua function. Ini merujuk kepada yang ini. Maknanya ini adalah belah atas ni y sama dengan 2 square of x. Yang hitam tu. Dan yang bawah ni adalah y sama dengan negatif 2 square of x. So ada dua function. Jadi kita kena buat apa? Kena tolak lah. Function mana tolak function mana. Untuk dapatkan A. A tu kat sini ke, betul tak? A tu kat sini kan. Ini A, betul tak? So jadi kena tolak. Bila kita pecahkan equation ini, dia macam ada dua. Satu bahagian atas, satu bahagian bawah kan. So kalau nak cari area A, kenalah function atas tolak function bawah, betul tak? 2 square root of x tolak negatif 2 square root of x. Itu bahagian A. Kalau bahagian B pula, secara umum dia, untuk bahagian B pula, apa tolak apa? Untuk dapatkan luas yang berluar itu. So, kita kena buat macam ni kan? Graf atas, betul? Graf atas, tolak graf color biru ni. So, graf atas tu apa? Graf atas tu adalah yang ini. 2 square root of x tolak garis ini, iaitu 2x tolak 4. Nampak tak? Itu yang B. So kita kena mahir kat situ lah. Kamu kena nampak dulu apa yang berlaku, baru kita boleh buat kerja. Jadi nampak susah sikit, tapi cara dia macam ni lah ya. Ni saya tunjukkan. Nampak ya? Agak bercampur aduk sikit kan. Tapi inilah dia. Ada dua ya. Saya buat luas A dan luas B. Luas A tu mana? Yang ini. Luas B tu mana? Yang ini. So kamu tengoklah. Yang mana satu tolak yang mana satu. Itu kena berhati-hati. Ini tolak yang ini. Ya. Lepas tu yang B pula, ini tolak yang ini. Clear? So dapatkan satu persatu benda tu, dan kamu lihat dia punya bahagian pun dari mana ke mana. Nampak tak? 0 hingga 1. Ini 1 hingga 4 kan? So jadi ini adalah function yang kamu perlu tolak-tolak dan sebagainya. Dapatkan hasil dia. Bahagian A dapat 8/3. Bahagian B dapat 19/3. Total dia 9. Cuba tengok B tadi, total dia berapa? 9 juga. Nampak? Dia sama. Boleh? So kamu boleh tengok yang inilah ya. Ok, so itu adalah soalan yang 19. Dan soalan yang terakhir adalah soalan 20, mencari volume. Ya, volume, kita nak cari volume berdasarkan the shaded, berdasarkan putaran yang ada pada diagram masing-masing. Untuk A, dia suruh rotate by the x-axis. Untuk B, rotate by the y-axis. Untuk C, rotate by y-axis. Nampak tak? So jadi jangan lupa, bila volume, benda yang penting adalah dia ada pi
dan setiap function tu kena kuasa 2 sebelum kita tolak. Dia sama je idea dia macam kita nak tolak nak cari luas di bawah graf. Dia A tolak B ataupun B tolak A. Tengok pada kesesuaian kan. Tapi kali ni ada pi dekat luar, lepas tu yang function tu kena kuasa 2 kan secara individu. Nampak tak kat sini? Ya. So dia umum dia macam ni lah. Dia ada pi kat luar, integration. Ini kena A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Macam itulah. Ya. So jangan lupa yang ini. So jadi untuk A agak mudah rotation dia. So kamu agak-agak kalau nak rotation ini apa tolak apa sebenarnya. Cuba tengok garis merah dengan garis biru. Kalau kita rotatekan by the x-axis ini, ya, kita nak putarkan dia, nak revolve dia, so dia akan jadi biru tolak merah. Boleh? Idea dia sama macam nak cari area tu, apa tolak apa ya. So dekat sini saya pun dah buat biru merah kan, sini kan. Ni diagram dia ni diagram dia, ini merah, ini biru, macam tu. So jadi inilah cara dia nak cari volume dia. Ini pi kat luar, so biru tolak merah, jangan lupa ada kuasa 2 kuasa 2. So expandkan ini macam biasa, bla 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 bla, kita dapat jawapan kat sini. Okey, soalan yang B pula yang ini dia suruh putaran tu pada paksi Y. Ini agak mudah lah ya. Tapi masalahnya bila dia kata putaran pada paksi Y, kamu kena hati-hati. Bila paksi Y, maka dia mesti diungkapkan dalam sebutan Y. Nampak tak? Kita diberi Y sama dengan 3 tolak 2X. Ini sebutan X. Tak nak. Kita nak sebutan Y. So, ubahkan sikit. So, kita dapat macam mana? Kita dapat pimpinan kita dapat 2X sama dengan 3 tolak Y. Betul tak? So, X sama dengan 3 tolak Y per 2. Contohlah. So, jadi, atau kamu boleh tulis sini yang macam ni pun boleh. 3 tolak Y. Macam tu. Ini barulah kita katakan dalam sebutan Y. Kan? So, kita kena guna yang itulah. Sebab itulah inilah yang saya cuba sebutkan tadi. Okey? Y tolak 3. Sekejap. 3 tolak Y kan? 3 tolak 2X. 2X sama dengan 3 tolak Y. Ya betul, 3 tolak Y. So, kamu tekan sikit. Yang ni salah ni. Maka X sama dengan ini, betul kan? 3 tolak Y. 3 tolak Y ni ya. 3 tolak Y. Ini pun 3 tolak Y. 3 tolak Y. Betul ke? Y sama dengan 3 tolak 2X. So 2X sama dengan 3 tolak Y. Betul lah. So ini kamu dapatkan jawapan dia. So macam ni lah ya. Jadi ini direct question. Dia tak ada apa-apa tolak apa-apa. So dia seorang je kan. So kita dapat macam tu. Boleh ya? Ini yang B ya. Yang C ni kena hati-hati sikit. So ini, dan dia diputarkan pada paksi Y juga. So yang ni bila sebut diputarkan pada paksi Y, kena semua dalam sebutan Y. Cuma dekat sini kita kena guna apa? Kena guna garis sini ya. Saya nak kali birukan. Ini garis ni adalah garis X sama dengan 2. Betul tak? Right? So jadi kita kena make usekan dua garis tu. Iaitu garis mana? Garis yang ini dan juga garis lengkung tu sendiri. Boleh? So jadi kena tahulah yang mana tolak yang mana satu. So jadi mana garis X sama dengan 2 tu akan tolak garis lengkung tu, maka kita dapat bahagian inilah untuk dia punya revolving tu. Jadi kena hati-hati juga ya. Yang tu satu. Lepas tu kamu tengok kat sini. Ini kan Y sama dengan 1 per X kan.
Ini dalam sebutan X, kita tak nak macam tu. Dia nak dalam sebutan Y kan. So, daripada Y sama dengan 1 per X, maka X sama dengan 1 per Y. So, kita kena guna ambil ini. So, sebab itulah kamu dapat yang ini. Boleh? So, yang itu ya. Lepas tu, jangan lupa ini 1 per 2 ni. Jangan ambil sampai dia bukan dari kosong ya. Dia bukan dari kosong. So, sebab dia dekat sini. Nampak tak? Dia pusing kat situ je. Dia rotate kat sini je. Ya, dia pusing kat situ je. So, is in between 2, in between 1 per 2 hingga 2 sahaja. Boleh? So, macam mana dapat 1 per 2 tu? Ambil di sini je lah. Kita tahu dah yang function asal apa? Y sama dengan 1 per X, betul tak? Cuba tengok. X itu adalah 2 kan? So, jadi masukkan ke sana. Kita dapat Y sama dengan 1 per 2. So, dekat sinilah yang indicate-kan dekat sini. Clear? So, kamu kira macam biasa dan kamu akan dapati jawapan akhirnya adalah 9 pi per 2. Okay guys, so itu sahaja untuk 10 soalan untuk video ni. So, thanks for watching. See you in the next video.